Barang dah sampai. Barang dah sampai. Terima kasih. Okay, jom kita tengok. Wah, cantik dia pembungkusan dia. Ada gambar, ada tulisan. Oh, ada penerangan juga. Jom kita buka. Nak tahu. Wah. Barang dalam keadaan baik. Ada penerangan dekat belakang. Dan ada gambar. Pembungkusannya sangat cantik. Tak sabar nak minum. Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Ana Najwa. Tadi awak dah tengok video kan? Jadi awak boleh agak tak apa topik kita pada hari ini? Pembungkusan cikgu. Ya, topik kita pada hari ini ialah pembungkusan. Baiklah, pada akhir pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti fungsi-fungsi sesebuah pembungkusan dan menjelaskan sekurang-kurangnya 3 kriteria yang perlu ada pada pembungkusan. Jadi kita akan mulakan penerangan kita dengan definisi pembungkusan. Baiklah, menurut Encik Vidalis ini, pembungkusan dapat dihuraikan sebagai satu bekas yang mempunyai hubungan secara langsung dengan produk seperti memegang, melindungi, menyimpan, memudahkan proses pengurusan dan mengkomersialkan produk. Jadi keseluruhan maksud pembungkusan itu sendiri bermaksud bekas yang digunakan untuk melindungi dan memelihara kualiti sesuatu barang itu sama ada dihantar, disimpan dan dipamerkan. Ini menjelaskan bahawa sesebuah pembungkusan itu amat penting bagi sesuatu produk supaya ia selamat sampai kepada pembeli. Sebagai contohnya, menerusi video yang anda lihat tadi. Okey, anda boleh lihat bagaimana pembungkusan yang baik dapat mempengaruhi pembelinya. Okey, so kita teruskan. Okey, ini ialah objektif kita pada hari ini, iaitu mengenai fungsi dan kriteria. Di situ juga ada aktiviti yang akan anda lakukan sebentar lagi. Baiklah, kita akan pergi ke fungsi terlebih dahulu. Klikkan. Baiklah, soalan saya berdasarkan gambar di atas, gambar produk apa yang ingin ditunjukkan? Cikgu, kosmetik. Lipstick cikgu. Makeup. Ya, betul. Dua-dua ialah produk kosmetik. Kita teruskan dengan slide kita. Baiklah, kita akan teruskan dengan fungsi pembungkusan, iaitu fungsi yang pertama ialah melindungi dan menjaga kebersihan barangan. Okey, setiap pembungkusan itu perlu sesuai dengan kandungan barang produk itu sendiri. Sebagai contohnya, produk cecair perlu mempunyai pembungkusan yang diperbuat daripada kaca atau plastik supaya cecair itu tidak tumpah atau rosak, seperti dalam video itu tadi. Sebagai contohnya, okey. Yang kedua, fungsinya ialah memudahkan kerja penghantaran, penyimpanan dan pameran barangan. Okey, baiklah. Bentuk pembungkusan itu perlulah dititik beratkan supaya pengguna berpuas hati dengan syarat pengeluaran tersebut. Syarat pengeluaran produk tersebut, iaitu contohnya barangan produk yang kecil tidak perlu mempunyai pembungkusan yang bersaiz besar kerana ia akan menyusahkan pembeli itu dan juga penghantar. Ya. Okey, kita teruskan dengan poin yang ketiga. Menyampaikan maklumat barangan kepada pengguna. Okey. Di sini kita dapat tahu bahawa pembungkusan yang baik dan kreatif dapat memberikan maklumat kepada pengguna tentang motif produk itu dijual. Okey, contohnya gambar ini. Gambar ni kita secara langsung dapat tahu produk ini ialah produk kosmetik sebab ia ada
ada ilustrasi yang diletakkan di bahagian depan pembungkusan, dan kita ada tulisan juga. Okey. Yang keempat ialah memelihara mutu dan kualiti barangan. Okey, apabila pembungkusan itu dibuat dengan baik, maka barang itu sendiri masih boleh digunakan oleh pembeli. Contohnya kita beli online. Barangan online perlu dibungkus dengan baik supaya barang tersebut masih boleh digunakan oleh pembeli walaupun makan masa berhari-hari untuk sampai ke tangan pembeli itu sendiri. Kan? Okey. Yang terakhir ialah mengiklankan maklumat dan mempromosikan barangan. Melalui pembungkusan yang juga dapat mempromosikan barangan produk. Okey, contohnya dari segi gambar yang telah ditunjukkan ini, gambar ini mempunyai pembungkusan yang cantik dan kemas. Jadi ia boleh mempengaruhi terutamanya golongan wanita dan mak-mak kita untuk membeli kerana tertarik dengan pembungkusannya. Okey, di sini kita dapat tahu ada 5 fungsi pembungkusan. Okey, kita teruskan dengan kriteria. Jadi kita klikkan saja. Okey, kriteria pembungkusan pula mempunyai 5 bentuk ciri-ciri, iaitu bentuk pembungkusan, rekaan ilustrasi dan foto, warna, muka type dan reka letak. Okey, kita start dengan bentuk pembungkusan. Bentuk pembungkusan ini mestilah mengikut kesesuaian kandungan barang tersebut, mudah dalam proses penghantaran. Okey, di bawah ni ada contoh yang kita dah linkkan, tekan saja. Okey, ni contoh pembungkusan yang ada. Okey, baiklah. Nampak tak ada banyak bentuk pembungkusan yang kita boleh lihat di sini. Okay, ada bentuk segitiga, ada bentuk petak, ada macam-macam pengeluaran secara kreatif dan inovatif. Walaupun bentuk-bentuk ni terlalu banyak, tetapi ia juga perlu bersesuaian dengan produk tersebut. Okey, sebagai contohnya di sini anda boleh lihat bentuk pembungkusannya berbentuk segitiga, tetapi ia sesuai dengan untuk tempat meletak kasut. Okey. Untuk rekaan ilustrasi pula, ia perlulah menarik perhatian pembeli, memaparkan gambar hasil produk dan menggunakan ilustrasi yang sesuai dengan produk. Okey, kita tengok pula yang ini. Okey, nampak tak ilustrasi yang digunakan pada produk-produk ini? Ia juga mewakili sebagai maklumat kepada produk tersebut. Okey, contohnya di sini yang di sini ialah produk tomato ketchup. Okey, dia menggunakan ilustrasi gambar tomato supaya pengguna tahu ia memang menggunakan produk daripada tomato dan dihasilkan sebagai produk untuk dipasarkan. Okay. Ilustrasi juga boleh dijadikan maskot. Okay. Macam produk ni menggunakan panda, ini menggunakan bas. Jadi ilustrasi yang digunakan oleh pengeluar syarikat itu juga boleh memberi maklumat kepada jenama yang dihasilkan. Okey, kita teruskan dengan warna. Warna dapat menjadi sebagai identiti ataupun tema sebuah pengeluaran. Boleh menarik perhatian pengguna. Okey, contoh. Baiklah, di sini pemilihan warna pada pembungkusan juga mempengaruhi sesebuah produk itu sendiri. Sebagai contohnya, bila kita sebut produk Milo, anda akan ingat produk Milo ialah berwarna hijau. Jadi ia automatik akan memberi maklumat kepada
pengguna tentang produk ini. Okey, baik. Kita teruskan dengan next slide. Okey, muka type. Muka type pula dijadikan sebagai logo atau simbol. Ia juga boleh mempengaruhi sesebuah produk dalam bidang periklanan. Okey, muka type ini juga dipanggil sebagai typography. Baik, okey, ini contoh-contoh muka type pada pembungkusan. Anda boleh lihat ia juga boleh dijadikan sebagai logo dan simbol. Contohnya kalau anda nampak muka type berbentuk M, anda akan ingat kepada McDonald ataupun Disney, dan pemilihan-pemilihan font ataupun jenis-jenis muka type juga memberi peranan penting kepada produk itu sendiri. Yang terakhir sekali ialah reka letak. Reka letak ini mestilah kemas dan menarik. Maklumat utamanya perlu diletakkan di bahagian depan dan penerangan pula di bahagian belakang. Okey, contohnya kita ada beri di sini. Contoh di sini ialah pembungkusan yang berbentuk chip bag ini. Dia pembungkusan ini telah labelkan apa yang perlu ditulis. Sekarang anda tak nampak, ini adalah jenama. Okey, contohnya ini jenamanya. Ini pula gambar produk, jenis produk, ada berat bersih. Okey, di sini juga ada belakangnya, bahagian belakang. Ada penerangan, ada ramuan, ada barcode dan logo. Okey, untuk pembungkusan makanan mempunyai kriteria yang tersendiri ya, yang pengeluarannya yang kena mempunyai piawaian apa yang perlu diletakkan tu dititik beratkan juga. Okey, contohnya ini pula template pembungkusan untuk ubat-ubatan ya. Ia perlu disesuaikan dengan penerangan juga. Contohnya ada nota amaran dan yang lain juga lebih kurang sama je. Okey. Baiklah, soalan saya. Dalam pembungkusan, elemen dan prinsipal juga perlu ditekankan. Jadi, apakah elemen dan prinsipal yang terdapat pada gambar-gambar di atas? Saya nampak warna dan kontra atau jalinan. Nani, awak pula jawab untuk gambar yang kedua. Saya rasa elemen garisan dan prinsip kepelbagaian warna. Baiklah, untuk aktiviti hari ini, ia dipanggil sebagai word search, di mana anda perlu mencari perkataan-perkataan yang berkaitan dengan topik pembungkusan berdasarkan clue-clue yang telah diberi. Diberi masa 5 minit untuk membuat aktiviti ini. Jadi, klik pada link tersebut dan mulakan aktiviti anda. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin membuat sedikit rumusan tentang topik kita, iaitu pembungkusan. Kita mempelajari dua objektif pembelajaran hari ini, iaitu fungsi dan kriteria pembungkusan. Jadi soalan saya kepada Teha, apakah fungsi pembungkusan yang telah anda pelajari? Okey, 3 fungsi pembungkusan ialah melindungi barang, memberi maklumat kepada pengguna, ketiga
mempromosikan barangan produk. Awak pula Nani, apakah ciri-ciri pembungkusan yang telah awak pelajari hari ini? 3 ciri. 1 warna, 2 ilustrasi, ketiga tipografi. Dengan itu, saya harap anda memahami topik pembungkusan kita pada hari ini. Sekian sahaja pembelajaran kita. Jumpa lagi. Bye cikgu. Jumpa lagi.